Okay, Ustaz, Alhamdulillah sudah settle. Dipersilakan, boleh kita mulakan sekarang. Okey. Ya. Saya cari hadis sekejap Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Cik Syidan dan ibu, apa khabar semua? Harap sihat insya-Allah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ni kita masuk bab yang ke-73 Bab 73 yang Ya, ada. betul. Okey, yang ada buku boleh buka muka surat 453 453. Okey, ni hadis dia. Bab tahrimi tijarati fil khamr. Dia sampai sini je. Bab tahrimi tijarati fil khamr. Sekejap ya. Okey. Bab pengumuman pengharaman arak. Bab pengharaman jual beli khamar. Kenapa tajuk dia macam ni Oh, patutlah saya silap cari ni. Saya silap cari, patutlah. Patut ada perkataan di dalam masjid kan, Ustaz? Tak. Dia memang yang tu pun ada juga dalam Bukhari tapi dalam kitab lain, Kitabul Buyu'. Yang ni dalam kitab As-Salah kan? Fil masjid. Okey, yang ni baru betul. Sorry, lambat pula. Okey. Bab tahrimu tijaratil khamri fil masjid. Itu baru betul. Tapi kenapa dia tak ada hadis kat sini Umdatul Qari. Mana nak cari ni? Maaf ya, tiba je lain pula. Fathul Bari, yang ni kitab. Yang ni kitab Syarah Bukhari juga, tapi namanya Umdatul Qari. Umdatul Qari ni ditulis oleh Badruddin Al-Aini. Dia panggil Al-Imam Al-Aini. Dan Al-Imam Al-Aini, beliau karang kitab Umdatul Qari. Ibn Hajar karang kitab Fathul Bari. Kedua-duanya Syarah Bukhari. Cuma apa yang menarik tentang Ibn Hajar dan juga Al-Aini ni, kedua-duanya karang Sahih Bukhari. Tapi seorang mazhab Syafi'i, Ibn Hajar ni mazhab Syafi'i, Al-Aini mazhab Hanafi. Cuma Ibn Hajar ini walaupun pada asalnya beliau bermazhab Syafi'i, tapi kemudiannya beliau menjadi mujtahid yang mutlak. Beliau tidak terikat pun dengan mazhab Syafi'i. Tetapi Al-Aini beliau memang terikat dengan mazhab Hanafi. Dan kitab Umdatul Qari memang antaranya memperjuangkan mazhab Hanafi. Okay. Dan mereka ni bergaduh. Kalau Ibn Hajar ni dia meninggal pada tahun 852 Hijriah. Al-Aini meninggal dalam tahun 854 Hijriah. Mereka bergaduh konflik daripada sudut pandangan dalam agama, bukannya bergaduh secara peribadi, tak. Dan pergaduhan mereka tu dia muncul dalam bentuk tulisan. Ibn Hajar buat kitab Fathul Bari, Al-Aini buat Umdatul Qari. Dan menariknya Kashidah, ada hubungan istimewa antara Ibn Hajar dengan Al-Aini. Dalam keadaan mereka bercanggah, mereka saling berbeza pendapat, dan Al-Aini beberapa kali sindir Ibn Hajar di dalam kitab beliau Umdatul Qari. Sebenarnya mereka berdua ialah biras. Ya, biras. Jadi saya dengar cerita ni, Masya Allah, dahsyat betul orang ni.
bergaduh tapi saling menulis kitab pergaduhan yang memberikan manfaat kepada ummah, alhamdulillah. Dan ada kitab di rumah saya ni, Umdatul Qari. Saya ada beberapa kitab Syarh Bukhari, Fathul Bari ada, Faidul Bari. Faidul Bari ulama India. Ada kitab Umdatul Qari oleh Al-Aini tadi, ada kitab Irsyadus Sari oleh Al-Qastalani, dan ada satu kitab besar ditulis oleh Al-Aini, dan kitab ni masya-Allah luar biasa dia punya kajian, namanya Nukhbatul Fikar Syarah Mushkilul Asar, Syarah Ma'anil Asar. Itu memang dahsyatlah. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok ni baru betul ya. Ini baru betul. Bab tahrimi tijaratil khamri fil masjid. Bab pengharaman jual beli arak dalam masjid. Tijarah ni berniaga ya. Bab pengharaman berniaga arak dalam masjid. Baik. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma unzilat al-ayat min suratil Baqarah fir riba, apabila turunnya ayat-ayat dalam suratul Baqarah berkenaan dengan riba, kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke masjid, faqara'ahunna 'alan nas radhiyallahu anhum, maka Nabi bacakan ayat-ayat tentang pengharaman riba tu kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Thumma harrama tijaratal khamri. Kemudian baginda pun mengharamkan jual beli khamar. Jadi ayat-ayat riba tu apa dia tu? Mula-mula bila turun ayat riba tu, Nabi cerita dulu ayat-ayat riba tu kan. Kemudian barulah Nabi pun mengharamkan jual beli arak. Apa kaitannya? Iaitu jual beli arak tu ada kaitan dengan riba. Ya. Jual beli arak ada kaitan dengan riba. Dan ayat tentang riba tu dia ada pada hujung juzuk yang kedua. Ya. Hujung juzuk yang kedua. Yang mana ayatnya berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'af. Sorry, bukan itu. Innal ladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang yang makan riba ni dia tidak berdiri bagai melainkan dia berdiri bagai dirasuk oleh syaitan. Maknanya orang yang miring je ataupun orang gila je yang ambil riba ni. Itu cerita dia. Okey. Mana ayat tentang riba ni? Apa lagi? Payah nak cari kat sini. Ni. Oh, akhir juzuk akhir surah Baqarah ada akhir juzuk 3 ya. Bukan akhir juzuk 3 juga. Dia akhir-akhir surah Baqarah. Ada yang tu. Ni. Innal ladzi pula alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Quran tu boleh jadi dalam muka surat 45, 43, macam itulah lebih kurang ya. Cuba ibu tengok sendiri. Okay. Jadi bila turun ayat ini menerangkan tentang pengharaman riba. Maka Nabi pun bacalah beberapa ayat ni, bermula ayat 275 sampailah ayat 280 ya. 281 ni ayat terakhir diturunkan dalam Quran kan. Okay. Sampailah 280 kot. Maka Nabi pun buat pengumuman sekali, haram jual beli arak ya. Haram jual beli arak. Okay, baik. Jadi ada dua poin yang penting juga, iaitu cuba kita lihat apa dua poin penting tu. Satunya boleh buat pengumuman dalam masjid berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan syarak. Kerana masjid ini tempat pembinaan ummah. Jadi kalau contohnya pemimpin negara selama ini kita biasa dah tengok sama ada PMX ataupun PM9, PM8 ke apa ke buat pengumuman tu di mana di tempat-tempat kediaman, di tempat pejabat mereka ataupun di parlimen. Pun sebenarnya boleh kalau Perdana Menteri kita nak buat pengumuman tu dalam masjid.
berkenaan dengan dasar-dasar negara, kerana masjid ini tempat pembinaan negara. Rasanya ada sekali kan PM kita buat satu pengumuman ke ataupun apa dalam masjid. Jadi benda tu boleh dibuat, cuma saya tak pasti dia buat pengumuman ke buat apa dia, kena check balik. Artinya kalau lepas ni Perdana Menteri mana-mana pun ataupun mana-mana menteri besar, kalau boleh buat pengumuman penting dalam masjid tu, alhamdulillah. Cuma timbul isunya kalau buat di masjid, maka wartawan akan masuk. Jadi macam mana cara kita nak menyantuni wartawan agar menghormati institusi masjid itu. Okay, baik satu. Yang kedua, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, cuma kita lihat komen daripada Al-Qadhi Iyad. Ya. Al-Qadhi Iyad. Okay. Dan kemudiannya apa pula respon daripada Al-Hafiz Ibn Hajar. Kata Qadhi Iyad, kana tahrimul khamri qabla nuzuli ayatir riba bimuddatin tawilah. Pengharaman arak ini sebenarnya telah pun berlaku sebelum turunnya ayat riba dalam tempoh yang lebih lama. Sebelum riba ni dihapuskan oleh Allah Ta'ala, lama dah sebelum tu Allah Ta'ala telah pun mengharamkan peminuman arak. Okay. Fayuhtamal, maka mungkin. Habis tu macam mana pula? Kalau betul lah pengharaman arak ni berlaku sebelum pengharaman riba, kenapa pula dalam kes tadi bila turunnya ayat riba baru Nabi mengharamkan jual beli arak? Maka kata Qadhi Iyad, boleh jadi sebenarnya yang Nabi umum pengharaman jual beli khamar dalam masjid itu sebagai satu penegasan sahaja. Sebelum tu memang dah haram dah, arak ke jual beli ke memang dah haram dah. Habis tu kenapa Nabi sebut lagi? Itu sebagai satu penegasan. Semasa Nabi membacakan ayat-ayat tentang haramnya riba, Nabi menegaskan bahawasanya jangan ada jual beli arak. Okey, itu pendapat Al-Qadhi Iyad. Tapi pendapat Al-Qadhi Iyad ini, Qadhi Iyad inilah yang pengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa dalam mengenali Nabi, dia panggil macam kitab Syama'il. Kata Ibn Hajar, wa yuhtamal, boleh jadi begini maksud sebenarnya, an yakuna tahrimu tijarati fiha ta'akhkhar an waqti tahrimi ainiha. Boleh jadilah syariat pengharaman jual beli khamar diturunkan sebelum diharamkan khamar itu sendiri. Ta'akhkhara an waqti tahrimi waqtiha. Sekejap. Wa yuhtama, boleh jadi ayakuna tahrimu tijarati fiha, boleh jadi pengharaman jual beli arak lewat daripada pengharaman arak itu sendiri. Kenapa dia buat macam ni? Terjemahan dia, kalau kita tengok dalam buku, terjemahannya begini. Syariat tentang pengharaman jual beli khamar diturunkan sebelum diharamkan khamar itu sendiri. Tapi apa yang saya faham ialah pengharaman jual beli arak lewat berbanding pengharaman arak itu sendiri. Ta'akhkhar. Ta'akhkhar ni lewat. Kenapa dia kata kena cek balik lah, takut silap. Pengharaman jual beli arak lewat ta'akhkhar an waqti. Takut saya silap faham ya. Yang mungkin tepat yang ni lah. Syariat pengharaman jual beli arak itu diturunkan sebelum pengharaman arak itu sendiri. Artinya kalau kita lihat apa yang diterjemahkan itu, yang bab pengharaman arak itu sendiri benda lain. Haram minum arak itu benda lain. Haram jual beli arak itu benda lain. Jadi sebelum itu memang dah haram dah minum arak. Cuma masih lagi boleh jual beli arak ya. Peniaga-peniaga haram minum arak. Tapi boleh lagi tak berniaga arak? Boleh lagi. Berniaga arak kepada non-Muslim. Boleh lagi. Kemudian barulah Allah Ta'ala turunkan ayat yang mana akhirnya jual beli arak kepada sesiapa pun dianggap sebagai haram. Kan dia ada 10 golongan.
yang terlibat dalam arak ini semuanya haram dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu cerita tentang boleh buat pengumuman penting tentang syariat ataupun dasar-dasar negara dalam masjid, ya. Baik, itu satu. Sekejap, lambat sikitlah nak cari ni. Okey. Bab yang seterusnya ialah babul khadami lil masjid. Bab mengabdikan diri kepada masjid, khadam kepada masjid. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nazartu laka ma fi batni muharraran ay lil masjidi yakhdumuha. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah mentafsirkan ayat dalam surah Ali Imran yang berbunyi, inni nazartu lirrahman nazartu laka ma fi batni muharraran. Ibu Maryam dia ada bernazar. Aku bernazar anak dalam kandunganku ini merupakan orang yang muharrar. Muharrar ini artinya orang yang mengabdikan diri, yang menguruskan rumah peribadahan. Okey, maka katanya, kata Ibn Abbas, muharrar ni artinya orang yang berbakti kepada masjid. Okey, jom. Kita lihat sedikit sahaja, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, cerita tentang Ibu Maryam dan juga Maryam dalam surah Ali Imran ini. Cerita ni ada dalam surah Ali Imran dan juga ada dalam surah Maryam itu sendiri, ya. Okey. Dalam cerita ini, sekejap. Ini ayat dia. Nazar inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi persoalannya ada satu ayat yang berikutnya, falamma wada'atha, apabila ibu Maryam mengandungkan Maryam, qalat, beliau berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Tuhan, saya telah melahirkan atau mengandung anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Okay. Saya takut saya silap dia punya cara terjemahan dia. Kita buka jap ayat yang ke-36 . Okey. Sesungguhnya saya telah melahirkan anak perempuan. Okey, itu maksudnya. Inni wada'tuha unsa, Tuhan saya telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah Ta'ala memang tahu apa yang saya akan lahirkan, lelaki ataupun perempuan. Allah Ta'ala tahu. Walaysa zakaru kal unsa. Sedangkan anak lelaki tidak sama dengan anak perempuan. Okay. Jadi satu perkara yang perlu kita fahami bahawasanya keluarga Imran ini merupakan keluarga yang begitu terkenal. Apalagi mereka ada hubung kait dengan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Ada satu cerita Israiliyah yang menyatakan seakan-akan mereka ni menunggu saat kelahiran anak Imran ni, dan mereka memang mengharapkan, kaum tu mengharapkan yang anak lahir ini merupakan anak lelaki untuk meneruskan perjuangan bapanya Imran. Dan Imran ini orang yang menguruskan rumah peribadahan pada masa tersebut. Nah, kita kena ingat, urus ni bukan urus macam Syiah pada zaman sekarang. Dia levelnya tinggi lah orang yang menguruskan rumah Allah ini. Okay. Tapi tengok-tengok yang lahir tu anak perempuan dan cerita yang dibuat itu memperlekeh-lekehkan keluarga Imran, dapat anak perempuan. Sebab tu isteri dia memang nak sangat anak lelaki bagi berbakti kepada rumah ibadah. Okay. Tapi apa kata isteri dia? Apa kata mak pada Maryam ni? Tuhan, saya telah melahirkan anak perempuan. Unsa. Unsa ni ialah perempuan daripada sudut gender. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah memang tahu, Allah sedia maklum anak yang saya lahirkan ini jenisnya apa, lelaki ataupun perempuan. Okay, poin yang penting tu, walaysa zakaru kal unsa. Tak sama anak lelaki dengan perempuan. Maka di sini timbul dua tafsiran ulama dalam memahami ayat walaysa zakaru kal unsa. Satu tafsiran yang macam ada bias gender, dan satu lagi tafsiran yang menunjukkan kemuliaan gender perempuan itu sendiri. Okey, bias gender ni macam mana?
Tak sama anak lelaki dan perempuan. Anak lelaki lebih wajar, lebih kuat untuk mengurus rumah ibadah berbanding anak perempuan. Ya, yang sekarang ni pun kalau kita lihat jawatan kuasa masjid, berapa kerap je orang perempuan. Kadang-kadang dalam satu poster tak ada satu je orang perempuan. Apa dia? Kaum ibu yang jadi AJK di surau ni, satu jawatan iaitu ketua muslimat. Itu saja. Lebihnya ada dua. Apa pula dua tu? Ketua muslimat dan juga AJK jenazah wanita. Dua. Ada juga lah tiga. Paling tinggi ada tiga lah. Apa dia tiga pula? Ketua muslimat, yang tukang mandi jenazah wanita dan juga pemeriksa kira-kira yang kedua ataupun yang pertama. Pemeriksa kira-kira ni dia tak ada apa lah. Dia hanya muncul dalam muktamar sahaja. Jadi jawatan untuk orang perempuan mengurus masjid ni bergerak je. Dan belum pernah di Malaysia ada wanita menjadi nazir kepada masjid. Belum pernah. Dalam keadaan negara kita, dah ada pun hakim mahkamah syariah orang perempuan, ketua polis pun orang perempuan, apa lagi timbalan Perdana Menteri, bahkan hampir menjadi Perdana Menteri orang perempuan. Ada, Alhamdulillah. Kita ada banyaklah jawatan orang perempuan pegang tinggi-tinggi ni. Naib Chancellor University, kaum wanita. Tiba-tiba untuk menjawab jawatan nazir masjid, belum ada wanita yang pegang jawatan. Boleh jadilah akan timbul alasan kenapa nak wanita pula pegang, bukannya mereka boleh duduk di depan ataupun mereka ni banyak halangan, nanti ada uzur dan sebagainya, jadi tak sesuai. Okey, saya setujulah kalau mungkin masjid berbeza dengan institusi negara. Masjid ni kita apa lagi yang paling wajar memakmurkan masjid ini orang lelaki bukan kaum wanita. Okey, saya boleh terima. Tapi paling kurang kalau tak boleh pegang jawatan nazir, kenapa tidak bagi jawatan timbalan nazir 2 ataupun timbalan nazir 1? Jadi belum ada di mana-mana masjid sekarang ni kecuali Kak Syida buat satu perubahan. Oh, masjid UKM nazir perempuan. Kalau macam tu masya-Allah. Kalau betul masjid UKM nazir itu masya-Allah hebat. Jom kita tengok jap. Betul ke nazir masjid UKM? Rasanya dia Ini nama dia kan Datuk Profesor Dr. Ainiyah Kamar ke? Dah pastilah pernah dengar. Baru ni. Datuk Profesor Ainiyah nama dia, Ainiyah. Ainiyah. Rasanya lah. Inayah. Oh, betul. Inayah. Wanita pertama jadi nazir masjid. Masya Allah, Alhamdulillah dah ada rupa-rupanya. Jiran Kak Syida masa kat Manchester dulu, Ustaz. Sini. Oh, jiran Kak Syida masa kat. Jadi apa poin dia? Kak Syida nak poin dia jadi nazir ke? Kak Syida nak poin Kak Syida pernah duduk di Manchester? Poin dia nak Okey, beritahu dia nazir lah. Dia saja nazir. gurau Kak Syida dengan ni. Sebab Ustaz bangkitkan isu nazir Muslim, belum ada nazir perempuan kan, tapi rupanya dah ada dah. Dilantik baru-baru ni kan. Itulah, tapi dia kelebihan dia kenal dia lah, Alhamdulillah. berjiran dengan dia dulu kan. Rasa banyak Kak Syida ini satu maklumat yang begitu wow bagi saya. Ini dia wajah Profesor Datuk Dr. Inayah Yaakob. Umur lebih kurang Kak Syida ke dia, tapi dapat dia lebih berusia lagi Dia muda lagi Ustaz daripada Kak Syida. Muda lagi? Ya. Kak Syida sekarang 40? 50-an dah. Dia 50, mungkin early 50s kot umur dia. Dia 50 lebih Masya Allah Kak Syida, terima kasih banyak. Saya begitu menghargai maklumat yang ada ni. Dan memang sangat-sangat tak sangka lah. Sudah ada sebenarnya. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi ini boleh jadi satu benchmark yang baru ya. Bagaimana seorang wanita telah dilantik menjadi nazir masjid. Nazir masjid UKM pula tu. Okey, ni. Dan Alhamdulillah. Artinya sebenarnya bukan senang nak pecah benda ni. Sebab masjid memang dikuasai oleh dua golongan. Golongan lelaki, yang keduanya golongan senior, bukannya anak-anak muda. Tapi macam mana anak muda nak pegang masjid sebab anak muda pun tak pergi masjid? Okey, itu satu jawapan yang sangat lengkap, sangat baik. Anak muda tak pergi masjid, macam mana nak pegang jawatan penting-penting? Yang pegang jawatan masjid, nazir masjid orang muda ada. Memang ada. Yang lebih muda daripada saya pun ada jadi nazir masjid. Okey, yang lebih kurang saya pun ada. Tapi maksud saya,
menguasai jawatan kuasa masjid itu anak muda, tak ada, ya. Apalagi masjid ini dia melibatkan soal kewangan, maka biasanya orang yang berusia yang pegang jawatan kerana mereka ada rangkaian yang lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Kak Syida, ya. Itu Mariam pertama dalam Malaysia yang boleh menguruskan masjid, alhamdulillah. Baik. Jadi di sini cuba kita lihat apa maksud Maryam tadi? Apa maksud ibu Maryam tadi? Walaisa dzakaru kal unsa. Yang lelaki tak sama dengan yang perempuan. Okay. Pandangan pertama menyatakan anak perempuan tak sama dengan lelaki dalam bab mengurus masjid. Anak lelaki lebih kuat, lebih wajar, lebih berwibawa, ya. Tapi pandangan itu tidak dipersetujui oleh ramai juga mufassir termasuk Ar-Razi. Mereka menyatakan begini. Tidak sama anak lelaki yang ku cita-citakan berbanding anak perempuan pemberian Allah. Ya, nampak Saya ulang balik. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama anak lelaki yang daku harap-harapkan berbanding anak perempuan kurniaan Allah Ta'ala. Pastilah anak perempuan kurniaan Allah lebih wajar berbanding anak lelaki yang ku cita-citakan. Itu maksudnya. Jadi rupanya betul Maryam merupakan wanita yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada lelaki. Dan kalau betul lelaki yang nama Harun itu abang dia ataupun lelaki soleh yang wujud pada zaman dia, mana lebih berwibawa, Maryam ataupun Harun? Kelihatan Maryam lebih berwibawa daripada Harun itu sendiri. Okey, baik. Kembali pada yang tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini cerita yang sama dengan kita dah bincang sebelum ini tentang wanita yang berkulit hitam yang meninggal tanpa diketahui oleh Nabi SAW anna mra'atan aw rajulan, seorang wanita ataupun lelaki radhiyallahu anha, kanat taqummul masjid, beliau yang menguruskan masjid, maknanya membersihkan masjid dan sebagainya. Wala urahu illa mra'atan, saya melihat memang dia orang perempuan pun, ya. Menurut saya dia memang orang perempuan. Fadzakara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala qabriha radhiyallahu anha, maka disebutkanlah hadis yang kita dah bincangkan sebelum ini, iaitu yang Nabi solat kepada wanita tersebut di atas kuburnya, ya. Okey. Jadi di sini ada sedikit ulasan daripada ulama, iaitu orang-orang zaman dahulu boleh sihatun nazar fi auladihim, mereka boleh bernazar untuk masa depan anak mereka menjadi muharraran, menjadi pengurus masjid. Jangan pula ibu-ibu nazar macam tu, ya. Ya Allah, kalau anakku lahir ini, aku nak duduk masjid je, duduk kat madrasah je. Tak apa, bab-bab dunia ni aku tanggung dia semuanya, aku ada duit. Oh, jangan macam tu. Kita ada duit tu masa tu kita memang ada duit, masa depan kita tak tahu. Jadi jangan bernazar yang bukan-bukan. Elakkan bernazar benda yang boleh menyusahkan orang, jangan libatkan orang. Anak tu orang lain lah tu. Memanglah anak tu anak kita. Tapi dia bukan diri kita sendiri. Kenapa pula kita nak bernazar melibatkan orang lain? Ini syariat orang dulu, ya. Bukan syariat Nabi Muhammad. Jangan bernazar benda yang tak ada manfaat. Jangan bernazar satu benda yang tidak ada manfaat. Iaitu seperti apa dia, kalau saya dapat benda tu saya botakkan kepala. Apa masalahnya, apa manfaat botak kepala dengan kami? Tak ada manfaat pun. Dia kata botak kepala, saya botak kat kedai, saya bayarlah RM20, dapatlah manfaat pada tukang gunting. Itu manfaat apa macam tu? Okay. Jadi kita elakkan daripada bernazar sesuatu yang simple je, kita orang ni pun boleh buat. Contohnya, kalau aku berjaya, aku nak belanja orang makan RM20. RM20 ni memanglah mahal juga bagi sebahagian orang. Tapi kebanyakan orang RM20 zaman sekarang ni tak ada apa nilai pun. Bukanlah tak ada nilai langsung, ya. Tapi dengan zaman sekarang, RM20 itu, kita boleh beli nasi ayam cincang 3 bungkus. Benda tu bukan benda yang terlalu berat untuk kita nazarkan. Dan ia manfaatnya tak besar sangat pun. Okay. Jadi nazar tu nazar yang macam mana yang kita nak buat? Sama ada ia bermanfaat untuk diri kita sendiri dan keimanan kita. Contohnya, ya Allah, kalaulah aku boleh sekian-sekian, aku bernazar aku akan solat tahajud 8 rakaat pada setiap malam selama
7 hari berturut-turut. Selama ni dia pun ada bangun tahajud solat 2 rakaat gitu je. Kadang-kadang tak bangun, sekejap ada masa bangun, ada masa tak bangun, dan bangun pun solat 2 rakaat. Kali dia tertekad 7 hari berturut-turut saya nak bangun solat tahajud 8 rakaat. Jadi itu bermanfaat untuk iman dia, maka dia kena usahalah. Tapi dengan syarat 7 hari berturut-turut. Dan buat hari ke-6, dia buat straight 6, 8 rakaat, 8 rakaat, 8 rakaat. Hari ke-7 tak sedar. Maka itu belum lagi dikira sebagai nazar. Belum lagi memenuhi. Dia kena ulang balik sampailah 7 hari berturut-turut. Jadi itu bagus untuk keimanan dia. Ataupun dia bertekad begini, ya Allah, kalaulah saya boleh dapat benda tu sekian-sekian, saya bernazar akan menanggung pengajian 5 orang anak orang susah di sebuah sekolah. Jadi nak tanggung untuk sebulan. Kita pun dah tahu dah sekolah tu berapa yuran dia. Kita dah tanya dah, yuran sekolah ini RM300 sebulan. Okey, RM300. Kalau sekadar 300 saya ada duit, tak ada apa pun sangat 300, saya nak tanggung 7 orang. 7 orang bersamaan dengan 2,100. Ya Allah, kalaulah impianku dapat dipenuhi, aku bernazar aku akan tanggung yuran bulanan 7 orang anak orang miskin di sekolah tersebut. Kita dah dapat dah senarai 7 orang miskin tu. Allah Ta'ala pun tunaikan permintaan kita, maka kita pun pergi sekolah tersebut. Sekarang saya nak bayar yuran kepada RM2,100 ini kepada 7 orang pelajar miskin ini. Dan 2,100 itu bagi kebanyakan orang lah suatu nilai yang sudah dikira menyusahkan. Bagi setengah orang tak ada apa-apa, yang dah gaji puluhan ribu sebulan tu memang tak heran dengan 2,100. Tapi kebanyakan orang, kebanyakan orang, kalau 2,100 itu sudah dikira sebagai nilai yang menyusahkan, maka boleh kita bernazar benda yang demikian, ya. Baik. Tapi jangan pula kita bernazar sesuatu yang kita tak mampu nak buat. Yang kita boleh buat tapi payah sangat nak buat. Contoh apa dia? Kita bernazar nak khatam Quran 30 juzuk sehari. Tak payahlah, memanglah orang mampu buat dan dah ramai pun orang mampu buat. Tapi kita sendiri mampu ke? Kita nak baca Quran 1 juzuk pun ambil masa 1 jam. Kita pun ada suami, kita pun ada anak-anak. Tak payahlah bernazar benda yang amat di luar batasan kemampuan kita. Okay, baik. Kemudiannya, ibu-ibu sekalian, dalam bab ini pun disebut jihati sihati tabarru'i tilkal mar'ati biiqamati nafsiha li khidmatil masjid li taqririn nabiy sallallahu alaihi wasallam laha ala dhalik. Artinya boleh kalau wanita itu dia sendiri yang mewakafkan dirinya untuk menguruskan masjid. Ada orang macam tu. Saya ingat di Masjid Cahaya Iman dulu, tempat Kak Syida dulu. Ada seorang tuan haji tu, setiap pagi dia pergi masjid, dia uruskan pokok-pokok di masjid, dia siram. Dan dia bukannya ada jawatan, bukannya dibayar apa pun. Ada lagi Ustaz? Sampai sekarang ada lagi. Haji Masya Husaini. Ada Allah. lagi? Haji Husaini. Haji Husaimi. Suhaimi. Haji Suhaimi. Masya Allah. Barakallah fi. Semoga Allah Ta'ala memberkati kehidupan beliau. Kerana apa kenal jadi dia urus tanpa apa-apa bayaran pun Kak Syida kan. Dia itu minat dia, dan bukan soal minat sahaja, itu kebaktian dia kepada rumah Allah. Jadi besar tu pahala tu. Saya tak dapat bayangkan berapa banyak pahala yang dia bina. Dan Allah Ta'ala, itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi SAW. Di saat orang duk bincang sunnah Nabi ni, kalau solat angkat tangan sampai tak mana, tangan letak kat mana, jari masa tahiyat letak macam mana, orang nak bincang benda-benda teknikal, beliau meninggalkan alam teknikal tersebut, beliau terus pergi menguruskan masjid pada setiap hari. Itu sunnah yang besar. Dan itu mendorong beliau untuk mendapat syafa'atul uzma oleh Nabi SAW di hari akhirat nanti. Dan wanita pun boleh menguruskan masjid mengikut cara masing-masing. Ada orang yang dia buat macam ni. Dia ambil masjid di kampung dia ke surau kampung dia, tak apa. Bil api, bil air saya bayar semuanya. Bulan-bulanan. Saya bayar. Okay. Ataupun ada juga yang ambil, dia uruskan bahagian dapur masjid. Bahagian dapur ni saya uruskan. Dengan mangkuk apa semua diuruskan dengan baik. Jadi masing-masing ada caranya. Jadi barakallahu fikum kepada semua orang yang berbakti kepada rumah Allah.
Manakala orang yang tak sempat untuk berbakti pada rumah Allah dalam bentuk yang demikian, maka caranya ialah masukkanlah duit sedikit sebanyak, pergi solat masuk RM1, masuk RM2, ada masa masuk RM5, ada masa masuk RM10. Tapi kalau kita dapat maintain RM1 pun, kalau 30 hari dah RM30. Kadang-kadang pergi pagi RM1, petang tu RM1 lagi, RM2. Kira-kira dah RM50, RM60 ke atas dah. Alhamdulillah. Kalaulah semua orang ada kesedaran, kita bayangkan ada 100 orang yang mempunyai kesedaran yang selalu masukkan duit ke dalam masjid RM1, mana satu hari dia dapat RM100, darab dengan 20 hari dia dapat RM2,000. Itu baru dikira RM1, belum kira orang yang derma betul-betul pada hari Jumaat ataupun bila ada kutipan untuk pembinaan masjid. Jadi mestilah takkan kita nak bagi RM1 je dalam bab tabung pembinaan masjid kan. Mesti kita bagi lebih. Okay. Sekarang ni orang mula menghidupkan masjid daripada sudut berbuka puasa. Jadi berbuka puasa ni Masya Allah dahsyat di Lembah Kelang ni. Dan saya kira dia di tempat lain pun insya Allah dahsyat juga. Ya. Jadi baru je saya terserempak dengan seorang tokoh wanita Iron Lady yang ada dalam grup kita ni di masjid hari tu. Apa tu Iron Lady yang ada kat sini ya. Baru jumpa Kak Cida kat sini. Jalan-jalan, khusyuk bukan main lagi. Dengan penuh Siapa tu Ustaz? ketekunan. Ya? Kak Lina ke? Siapa? Tak apalah siapa-siapa tu kan. Ada cerita lah. Kak Lina lah tu. Kak Lina. Agak dah dia, mesti dia. Bukan main lagi khusyuk berjalan. Jadi ramai orang datang masjid. Masa Kak Lina datang itulah, masa tu juga lah makanan habis, saya tak sempat makan. Tak sempat ambil. So kami pun lari ke tempat lain. Lari tu bukanlah sibuk nak berbuka sangat. Tapi lari sebab memikirkan isyak nanti saya kena bekerja ke tempat lain pula. Jadi meraihkan fikir macam-macam pertimbangan tentang anak apa benda. Tak apalah, kami pergi caw tempat lain dulu. Kami solat di surau lain sebelum bergerak ke tempat yang lain. Jadi Alhamdulillah memang sangat hidup suasana berbuka puasa di sini. Dan hidupnya suasana berbuka puasa bermakna menghidupkan suasana solat maghrib, salatul isyak, salatul tarawih. Itu yang penting tu. Dan orang yang datang berbuka puasa tu bukannya orang yang tak ada duit. Tak kira orang ada duit ke orang tak ada duit ke, semua datang sebab itulah peluang untuk beribadah. Dan ini kita kena raikan orang yang belanja kita makan tu, memang kena rai. Dan saya dah tekad dah, saya dah ada strategi dah. Strategi kita ialah nanti kalau hari yang lapang lagi saya nak pergi ke masjid, saya nak beli makanan siap-siap. Beli makanan tu untuk apa? Ada dua sebab. Sebab yang pertama ialah kalau makanan dah habis, saya dah ada makanan dah. Yang kedua, kalau sempat ambil makanan tu saya nak share kepada orang yang tak dapat makanan. Kita tengok orang tu tak dapat makanan dengan muka sugul, dia nak ke masjid. Tak apa cik, saya ada makanan ni. Ambil lah. Saya jual RM5 je. Kadang bukan jual, bagilah lah pada orang-orang yang lambat sampai. Dapat bagi 3-4 orang pun jadilah. Kita nak bagi lebih-lebih pun, bukanlah kita cetak duit kan. Tapi ceritanya bolehlah membantu 2-3 orang pun jadilah. Saya rasa itu benda dia boleh dibuat. Ya, insyaAllah. Saya baru pergi bazar sekali baru. Baru sekali pergi bazar. Dan Alhamdulillah dah umur-umur tua ni tak adalah keliru sangat nak tengok makanan di bazar. Tapi saya tak suka tengok bazar tempat kami tu bersih, orang apa yang menjual pun baik-baik, orang pergi pun okey-okey. Dan saya jumpa dengan Cik Yah. Cik Yah tu memang yang selalu dia buat nasi Cik Yah. Dia orang besut Terengganu. Kita pun happy dapat jumpa dengan dia, tegur sapa dengan dia, beli. Jadi kita pun membeli ala kadar. Alhamdulillah adalah dalam untuk 3-4 orang habis dalam RM20 macam tu. Okeylah, nasi 3 bungkus kan. Jadi maknanya kita pun happy dapat membantu peniaga bazar. Tapi yang pentingnya ialah peniaga bazar okey, nampak kemas, tersusun, tak adalah mengarut-mengarut, makanan pun nampak berkualiti, alhamdulillah. Jadi itu yang kita mahukan kan. Suasana Ramadan, penjual pun dapat nikmat tapi bukan dalam keadaan yang berlebih-lebihan. Ya. Baik. Kemudiannya ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, kita pergi ke depan sedikit.
Biasanya setiap tahun Kak Syida saya akan pergi ke rumah Kain kan? ke Ain, ke Ain. Hari ni tak ada, tak jemput. Dah lama sejak PKP ni. Oh, okey. Mungkin akan jemput lah tu, insyaAllah. Tak apa, tak perlu. Jangan Kak beritahu Kak Ain pula. Saja je. Saya nak ceritanya setiap tahun saya pergi. Tapi dia tak join kita sekarang ni dah. Mungkin dia sibuk kot. Tak apa. Dia masih kontak Kak Syida pun okey lah. InsyaAllah, ada je dia. Okey, babul asiri awil gharimi yurbatu fil masjid. Bab tawanan ataupun musuh yang diikat dalam masjid. Okay. Al-gharim ni gharama, hutang. Tapi dia sebenarnya benda yang terbelenggu. Jadi tawanan kan orang yang dibelenggu. Maka tawanan pun dipanggil al-gharim. Ya, al-gharim. Sebenarnya hutang lah. Hutang. Al-gharam. Okay. Hutang ni satu benda yang kalau boleh kita elakkan. Jangan berhutang. Saya ada juga hutang yang belum bayar. Tapi Alhamdulillah setakat hutang tu semua hutang dalam negara dengan isteri sendiri. Yang mana hutang dengan isteri ni saya dah sebut dah. Kalau abang mati nanti halal je lah. Ambil lah mana-mana duit yang ada. Kita dah bagi siap-siap dah. Nombor akaun bank apa ambil. Sebab nanti payahlah kalau kita dah meninggal dunia. Payah dia nak ambil duit dalam bank kan. So kita bagi siap-siap password dia. Ambil sebab duit dalam bank tu hutang dia sebenarnya. Dan layak dapat. Belum kira harta sepencarian apa benda lagi tu ambil je lah. Boleh je Ustaz, keluarkan duit. Boleh je. Boleh tapi lebih mudah kalau keluarkan terus sendiri kan. Ya, itu betul. Lagi mudah. Baik. Jadi ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, sekarang ni kita nak masuk dalam bab tawanan atau musuh yang diikat dalam masjid. Boleh ke ikat orang dalam masjid ni? Ceritanya itulah. Dan zaman sekarang jangan pula buat, dia mungkin tak sesuai. Tapi mungkin sesuai bila kita tengok, kita kena tengok keadaan. Contohnya, apakah hukuman kepada penzina yang belum berkahwin? Biasanya kita dengar penzina yang belum berkahwin, hukumannya ialah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Disebat sebanyak 100 kali. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali, menerima satu lagi hukuman tambahan. Sama ada dan hukuman tambahan ini pun dianggap sebagai hukuman had ataupun hudud, iaitu mereka perlu diasingkan selama setahun. Kalau zaman dulu kena buang daerah lah selama setahun. Tapi pada zaman sekarang, bukan buang daerah. Kalau buang daerah, lagilah memudahkan mereka untuk melakukan lagi perbuatan yang tak elok namanya zina tersebut. Jadi pada zaman sekarang ni, diasingkan daripada masyarakat selama setahun, artinya masuk ke dalam pusat-pusat pendidikan, rumah-rumah pendidikan macam Raudhatus Sakinah dan sebagainya setahun. Perlu dilatih, ditraining mereka agar mereka jauh daripada maksiat, zina terutamanya, dan mereka boleh hidup dengan baik dan boleh jauh daripada caci nista orang penduduk kampung. Setahun tu orang lupa lah kot ya. Kalau balik terus ke rumah, lepas kena sebat balik ke rumah, orang mengata inilah kena sebat hari tu. Sebab sekian-sekian. Jadi remuk, redam hati orang tua nanti. Maka asingkan dulu selama setahun. Bagi orang kampung tak sembang benda tu, lepas tu barulah muncul balik menjadi manusia yang lebih baik. Sebab tu benda ni, pengasingan pun kita perlu fahami dia dalam bentuk uzlah, dalam bentuk proses pemulihan. Macam kaum ibu kan, apabila kematian suami, perlu beruzlah selama 4 bulan 10 hari, yang namanya sebagai berkabung, supaya lepas 4 bulan 10 hari itu dapat melupakan kesedihan-kesedihan tersebut, dapat membina satu jati diri yang lebih kuat, dan apabila keluar daripada madrasah selama 4 bulan 10 hari itu, dah jadi seorang wanita yang berbeza daripada 4 bulan yang lepas. Daripada sudut kualiti ilmu bertambah, daripada sudut kekuatan jiwa bertambah, daripada sudut akhlak baik, daripada sudut ibadah pun bertambah. Jadi itu sebenarnya proses membersihkan diri dalam tempoh 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini bersamaan dengan berapa ya? 130 hari lebih kurang macam tu lah kan? Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, justru wanita yang dalam iddah tu saya dah sebutkan sebelum ini boleh pergi menuntut ilmu di masjid, tidak ada masalah. Bukannya Islam ni nak suruh kurung kat rumah tak pergi mana-mana. Tension orang, duduk kat rumah tak pergi mana-mana.
boleh, cuma jangan bersosial terutamanya dengan lelaki. Itu maksudnya. Okay, baik. Jadi apa dalil yang digunakan bahawasanya boleh mengikat tawanan dalam masjid? Dalil yang digunakan ini menarik ya. Dalil pertama yang digunakan sangat menarik. Tanpa menafikan ada dalil yang lain. Okay. Dalil yang lain tu ada disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Inna ifritan minal jinni, sesungguhnya ada ifrit kalangan jin, jin ifrit. Tafallata alayya al-barihata aw kalimatan nahwaha. Jin ifrit itu cuba menghalangku malam tadi, ataupun Nabi menyebut kalimah yang lebih kurang macam itulah, sama ada Nabi kata tafallata ataupun Nabi guna perkataan lain. Kenapa jin ifrit datang tu? Liyaqta'a alayya salah, untuk memutuskan salat saya. Amkananillahu ta'ala minhu, maka Allah Ta'ala membantu saya mengatasi jin ifrit tersebut. Fa'aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid. Saya bercadang nak ikat jin ifrit itu di mana-mana tiang masjid. Hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum. Sehingga pagi esok, kamu semua dapat lihat jin ifrit yang sedang tertambat dalam sehinggalah kamu semua dapat melihat, bukan sehingga subuh ya, sehinggalah kamu semua dapat melihat jin ifrit yang tertambat itu. Fazakartu qaula akhi Sulaiman alaihi salam. Tiba-tiba saya teringatkan doa saudara saya Sulaiman. Rabbi habli la yanbaghi mulka Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Sebenarnya dia ayat penuhnya Rabbi firli wa habli. Tuhan kurniakan kepadaku kerajaan yang tidak mampu dimiliki oleh sesiapa pun sesudahku. Qala rauhun faraddahu khasian. Maka Nabi SAW pun lepaskan jin tersebut dalam keadaan khasian, yang terhina. Okay. Jadi ceritanya begini, kalau kita lihat cerita yang panjang, yang mana satu ketika Nabi solat ya. Kita tengok sini sekejap. Okey. Cuba kita lihat beberapa riwayat lain. Aradali fashadda alayya. Masa tu Nabi solat, maka jin ifrit tu datang, dia cuba mengganggu-ganggu Nabi SAW. Okey. Satu. Yang kedua ialah dalam riwayat yang lain, uridali fi surati hirdin. Dia telah berupa seekor kucing untuk mengganggu saya. Jin ifrit pun bertukar jadi bentuk kucing untuk ganggu Nabi. Tapi itu riwayat itu boleh dibahaskan lagi lah, sejauh mana kesahihan dia. Ya, betul ke dia bertukar jadi kucing? Nampak gaya macam tak kuat. Dalam riwayat lain pula, ja'a bi shihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi. Jin ifrit tu datang bawa api nak bakar muka saya. Okay. Dalam riwayat lain pula, fa akhadtuhu fa sara'tuhu fa khanaqtuhu hatta wajadtu lisanahu ala yadi. Bila jin tu datang, maka saya pun menarik dia, fa akhadtuhu, saya tarik dia, fa sara'tuhu, saya bergusti dengan dia, fa khanaqtuhu, saya cekik dia, sehinggalah saya dapat merasakan sejuk lidah dia pada tangan saya. Okey. Pucak jin tu, bila jin tu datang, masa tu Nabi solat, ada riwayat tu Nabi pun letak tangan macam ni, Nabi macam buat macam ni. Sahabat pun pelik, apa benda Nabi buat ni? Lepas solat tu baru Nabi cerita ada jin ifrit datang ganggu tadi. Aku lawan dengan dia, aku tekek dia sampai terasa sejuk dia punya lidah dia tu. Okey. Jadi itu beberapa riwayat yang disebutkan, dan kemungkinan memang jin ifrit itu datang dalam bentuk yang asal, kerana Nabi SAW ni, ulama sebut, sesungguhnya melihat syaitan dalam bentuk yang asal merupakan satu keistimewaan yang dikurniakan kepada Nabi SAW, tidak kepada manusia yang lain. Umat tak dapat, tapi mungkin Nabi-Nabi yang lain dapat, terutamanya Nabi Sulaiman dapat. Tapi kalau ada kalangan kita mengaku dapat lihat jin dalam bentuk yang asal, itu sebagian ulama menolak. Sebagian ulama lain pun menerima, tapi menerima tu dalam bentuk
itu bukan satu keistimewaan. Itu satu perkara yang bahaya yang sepatutnya kita jangan doa sekali-kali untuk melihat jin. Ya, jangan doa. Baik. Jadi di sini ibu-ibu sekalian ya, kita dapat lihat bagaimana Nabi nak ikat tawanan. Nabi nak ikat di mana? Di masjid. Maka ulama pun buat dalil, kata Imam Bukhari, boleh ikat tawanan dalam masjid sebagaimana Nabi nak ikat jin tadi dalam masjid. Dan nanti ada dalil yang lain menunjukkan seorang tawanan perang namanya Sumamah pun diikat dalam masjid. Itu dalam bab yang seterusnya. Timbul satu persoalan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, iaitu jin kan dibuat daripada api. Kalau jin dibuat daripada api, mengapa pula bila Nabi cekik jin tadi, tiba-tiba terasa sejuk dia punya lidah dia? Kenapa pula? Jin kan daripada api. Kenapa terasa sejuk? Patutnya panaslah. Ada jawapan tak ibu-ibu sekalian? Kak Syida ada jawapan? Mungkin sebab dia berada di luar kawasan dia lah. Maksudnya dia berada di kawasan apa ya? Di dalam suasana macam bukan sekitar dia lah kan. Dia ada sekitar manusia. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Syida. Ada lagi yang lain? Biiznillah dia takut. Ibu Intan kata dengan izin Allah. Dia takut kot. Okey, ada tak yang lain boleh bagi jawapan? Okey, jawapan dia begini. Jin sama juga dengan kita. Yang mana kita ni Kak Syida, kita dibuat daripada apa? Tanah kan? Kita dibuat daripada tanah, tapi apabila kita datang ke muka bumi, kita pun dah beradaptasi dengan pelbagai bentuk makanan. Nah, maka dia merubah bentuk asal kita. Dah kita makan macam-macam ni, dia mengubah bentuk asal kita. Sama juga dengan jin. Jin dibuat daripada api, betul. Tapi dia pun dah makan macam-macam. Dia pun dah mengalami perkara yang macam-macam. Maka telah berubah dia punya kehidupan fizikal jin itu sendiri pun ada sedikit perubahan yang berlaku. Sebab itu dia boleh jadi sejuk apa tu. Sebab adanya perubahan yang berlaku pada unsur fizikalnya setelah lama duduk di muka bumi ni. Okey, begitulah wallahualam. Baik. Dulu jin ni mereka makan asap. Tapi setelah jin memeluk Islam, mereka pun minta keistimewaan daripada Nabi SAW. Maka Allah bagi mereka makan tulang. Maka pernah Nabi nak qada hajat dan Nabi nak istinja. Sahabat Nabi bawa 2 biji batu dan juga 1 tulang. Maka Nabi pun lempar tulang tu, Nabi kata ini makanan saudaramu jin. Tak baliklah. Okey. Okey, selesai boleh? Seterusnya ialah babul ightisal. Ada soalan dulu ke sebelum kita masuk bab yang baru? Ada soalan daripada Kak Balkis. Ibu Balkis. Tak ada baca ke kena baca? Tak apa, saya baca Kak. Okey. Jual beli dalam masjid selain daripada arak boleh ke? Apa maksud selain daripada arak ya Ibu Balkis? Yang kita sebut tadi bukanlah arak boleh dijual beli, tapi Selalunya pengumuman. Selalunya kan kalau Ustaz datang jual produk je lah. Macam makanan-makanan ke, kopak lekor ke. Okey, saya faham benda tu. Cuma dalam bab kenapa ada kaitan dengan arak tu, nanti saya kurang jelas. Okey, tapi ceritanya hukum jual beli dalam masjid boleh ke tak boleh? Itu bab yang kita nak skip hari tu Kak Syida kan? Jadi dalam bab hukum jual beli dalam masjid ni, kita skip dia punya perbincangan hadis dia. Dan saya pun tak tahulah Ibu Balkis apa hukum jual beli dalam masjid. Setakat ni saya pegang boleh jual beli benda yang bermanfaat selagi mana dia bukanlah kita buka satu tempat dalam masjid. Kita dah buka ni dalam masjid tu ada satu ruang tu memang ruang kita untuk jual beli. Tu tak boleh lah. Kalau di luar kawasan masjid tak apa, di beranda tu tak dikira sebagai masjid. Kalau tak dikira maka boleh. Tapi ni kita dah sediakan dah ruang solat tu memang tempat kita tak boleh. Tapi kalau kita jual beli dalam bentuk dia tidak bising, dia tidak menghilangkan ruh masjid, dia bukan berlaku dalam tempoh yang lama. Contohnya kita duduk dalam masjid, Kak Syida jumpa dengan Kak Ana di masjid dan Kak Ana pun kata, Syida, Kak Syida dia jual lagi tak
kuih tart tu, ada kuih tart tu. Saya nak belilah berapa bekas? 2 bekas. Okay, saya transfer sekarang. Kak Ana pun transfer terus pada Kak Syida. Dan adakah benda tu menghilangkan ruh masjid? Tak hilang pun, insya-Allah. Dan dia berlaku dalam tempoh yang seketika. Jadi insya-Allah kalau begitu dibolehkan. Jadi saya faham ada ulama yang membolehkan jual beli buku, benda yang bermanfaat, buku agama dalam masjid kerana ia benda yang bermanfaat. Selagi mana dia tidak menghilangkan ruh masjid dan ia bukan berlaku dalam tempoh yang tetap, dalam tempoh yang lama, maka insya-Allah kalau begitu menurut saya dibolehkan. Tapi ada je ulama yang tak bagi. Maka saya pun biar dululah, saya tak pandai, saya tak tahu isu ni secara lebih mendalam. Okey. Kalau waraknya tak perlulah. Kalau warak ni, ibu sekalian, ada satu persoalan yang special sangat yang mengganggu fikiran saya dalam sehari dua hari ni. Bolehkah kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dikurniakan kesabaran? Dalam keadaan biasa-biasa, cara kita ditimpa musibah tu lain lah. Kita pun, ya Allah sabarkan aku, ya Allah. Itu tak apa. Ini dalam keadaan biasa-biasa, kita pun bukannya ada masalah apa benda pun. Kita pun doa kepada Allah, ya Allah berikan aku kesabaran. Boleh ke tak boleh sebenarnya? Berdoa untuk mendapat kesabaran. Macam mana Kak Syedah? Ibu-ibu sekalian, mohon komen. Kak Tapi Ustaz Nina. memang ada kan doa-doa untuk minta untuk kita jadi sabar kan? Ada. Memang ada, maknanya kalau bila ada doa tu kita beramal dengan doa kita lah kan. Beramalkan doa-doa yang ada tu lah. Tetapi Ustaz ni special sikit lah kan. Tapi sebab berkaitan dengan warak ni. Mohon kesabaran bila ditimpa musibah nanti-nanti, kata Puan Syafini. Okey, Kak Ana kata boleh. Dan dalam Quran ada Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ataupun Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Kak Lidat. Wa tsabbit aqdamana. Okey, baik. Dia sebenarnya memang ada ulama yang berpegang dengan warak, tidak berdoa untuk mendapat kesabaran. Dan benda inilah yang mengganggu fikiran saya sekarang ni. Saya nak cari jawapan yang lebih kuat dalam bab ini ya. Sebab ada seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi, masa tu dia ada cerita panjang, dan ada seorang lelaki tu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka sabra. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kesabaran. Maka Nabi pun kata, ni ada siapa yang bagi ni? Puan Syahira tanya. Terima kasih banyak. Dia sebut, Allahumma inni as'aluka sabra, ya Allah, aku mohon padamu sabar. Maka kata Nabi SAW, sa'atal bala fasalillah ta'ala al-afiyah. Sebenarnya, secara tak langsung, tanpa disedari, kamu telah berdoa untuk mendapat bala. Maka doalah kepada Allah untuk mendapat afiah. Kerana bila kita minta sabar, sabar ini biasanya dia digantikan dengan bala. Orang sabar bila ada bala. Dalam keadaan kamu ni tak ada apa-apa, tiba-tiba kamu minta sabar, secara tak langsung kamu mengundang bala datang sebenarnya. Maka kalau kita baca mohon doa supaya doa supaya sabar, kita doa supaya dapat sabar setelah ditimpa bala tak apa. Setelah ditimpa bala, kita pun, ya Allah berikan aku kesabaran, itu tak apa. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, tiba-tiba kita nak doa, tu sebahagian ulama kata tak boleh berdasarkan hadis tadi. Okey, itu dulu ya. Tunggu dulu. Saya nak baca yang Puan Syahira bagi tu.
Okey. Minta lindung daripada musibah. Katanya lebih baik kita minta lindung daripada musibah. Maksudnya kalau kita minta diberi kesihatan, kita mengundang sakitlah Ustaz. Tak tahulah Pak Syafiq ni. Tak berani dah saya nak komen. Tapi kita tak boleh guna logik akal dalam semua perkara lah. Okey, macam mana satu lagi orang biasa sebutnya? Jangan doa agar diangkat musibah, tapi doa supaya diberi kekuatan untuk menghadapi musibah. Ada juga yang kata macam tu Okay. Kalau ikut Nabi itu, Nabi kata doalah supaya mendapat afiah. Yang itu biasa kita doakan. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur aurati wa amir rawati. Allahumma hfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'izamatika an ughtala min tahti. Jadi ibu-ibu sekalian, tentang minta sabar ni memang dia pening sikit lah. Tapi itulah kadang-kadang hadis Nabi ni dia pelik, dia bukan mudah difahami. Bukan mudah-mudah difahami begitu. Cuma saya keliru sebab memang ada ulama yang besar dia tak setuju dengan doa minta kesabaran. Ada ulama besar begitu. Tapi kalau kita kira, contohnya begini. Ada larangan Nabi SAW daripada meletakkan nama Abu Isa. Letak nama Abu Isa tak boleh. Kenapa tak boleh letak nama Abu Isa? Ataupun gelaran Abu Isa? Kalau kita ada anak nama Isa, tak bolehkah kalau orang panggil kita Abu Isa? Tak boleh, Nabi tak bagi. Tapi kemudiannya ulama syarah, apa maksud Nabi tak bagi tu? Nabi tak bagi tu pada zaman baginda. Kerana Nabi nak hapuskan pemikiran orang, dan Nabi nak clear cut bahawasanya Nabi Isa memang tak ada ayah. Kalau kita sebut Abu Isa, nanti timbul kekeliruan. Nabi Isa ada ayah ke? Tak, bukan Nabi Isa ada ayah. Nama saya Abu Isa. Tapi setengah orang dia keliru juga. Kita dah cerita pun dia keliru juga. Orang kan kadang-kadang kita ni dah puas dah cerita macam ni. Tiba-tiba tanya lagi soalan yang sama. Dalam hati tu, ya Allah, aku baru je cerita, kenapa tanya lagi? Tapi tak boleh, kita kena faham orang ni macam-macam dia punya caranya. Fi'alnya macam-macam. Saya duduk cerita tentang satu benda. Tapi berapa banyak tanya soalan yang memang dah tahu. Kalau dengar tu dah ada jawapan daripada penerangan saya tu. Tapi nak tanya juga. Kenapa nak tanya juga? Nak puas hati, tanya juga. Letihlah kita nak reply satu-satu kan, kita tak reply kan. Oh, sombong. Kita bukanlah ada masa nak reply semua benda, tapi tak apalah. Nabi ajar, Tuhan ajar wa ammasa ila fala tanhar. Adapun kalau orang bertanya, jawab. Jangan kita duduk rasa kita je hebat. Ada masa kita pun tanya benda yang sama berkali-kali. Ya. Kalau dalam bab kalau mak saya masak kat dapur tu, mak kata buat macam ni. Kita tanya lagi, betul ke mak buat macam ni mak? Betul macam ni? Betul lah tu. Kita ni takut sebab kita tak pandai. Tapi dalam hati mak kita tak tahulah, ya Allah, aku dah sebutkan masuk yang tadi. Tapi kita takut, kita tanya balik. Betul ke masuk yang ni? Betul. Sama juga ada persoalan agama. Kita dah cerita tapi orang tanya juga, betul ke macam ni? Betul, macam tu lah. Okay. Dan ada lagi saya nak cerita pasal angkat tangan masa solat ni, ada 4 tempat. Masa takbiratul ihram, masa turun rukuk, masa bangun daripada iktidal, masa bangun dari tahiyat awal. Kemudiannya ada pula orang faham macam mana? Orang faham kalau macam tu, rakaat ketiga keempat tak payahlah angkat tangan. Sebab kalau angkat tangan lagi rakaat ketiga keempat, nanti lebih pada 4 kali. Aku cakap 4 tempat, bukan 4 kali. Ada orang faham 4 kali. Tapi dah hati, sabar Zul. Sama juga orang letih layan kita dalam beberapa bab. Kita letih layan orang dalam beberapa bab, maka lebih baik kita hadapi dia dengan penuh rasa gembira, happy. Saya pun Alhamdulillah, saya happy je. Awal tu jadi bengang juga. Aku dah cerita macam ni, faham macam ni pula. Tapi lama-lama, okey je pun, tak ada apa pun, happy je lah. Gembirakan diri sendiri. Okey, baik. So, Ustaz, sebagai hiburan juga tu Ustaz. Sebagai hiburan, hiburan. Ustaz. Tapi tak ada kaitan dengan orang kat sini ya. Tak ada kaitan dengan orang kat sini. Jujurnya tak ada kaitan. Ini berkaitan orang-orang lain.
melayan kami dalam grup apa fakih Tak apa, memang tak ada kaitan betul. Serius Ibu Sharifah, Kak Syida, tak ada kaitan langsung dengan orang-orang kat sini. Ya, cerita dengan orang lain ni ya. Itu saya bukan saya. Happy bila Ustaz respon tu happy. Betul. Tapi Ibu Sharifah yang saya faham je, tak ada kaitan ya. Kalau ada kaitan saya tak sebut kat sini. Ini cerita orang lain. Ini kat dunia TikTok ya. Ini kat dunia TikTok, bukan kat dunia WhatsApp group. Tak ada kaitan lah Ibu Intan, tak nak kaitan. Ini dalam cerita TikTok saya nak sebut ya. Kita dah cerita dia nak ulang banyak. Sebab mereka tak ada pengetahuan asas tentang agama yang betul. Mereka tanya-tanya. Adapun dalam yang sama-sama terlibat dalam grup WhatsApp dengan saya, Telegram, soalan-soalan seakan ni, Alhamdulillah, okey, tak ada masalah. Walaupun bertanya soalan yang sama, tapi soalan sama tu bagi saya penting untuk diulang beberapa kali kerana kita perlukan ingatan. Jadi memang jujurnya langsung tak ada kaitan dengan ibu-ibu yang ada di sini ya. Okay, baik. Jadi kembali pada yang tadi, apa nama, Nabi larang letak gelaran Abu Isa, tapi Imam Tirmizi gelarannya Abu Isa. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. Kenapa nak Imam Tirmizi letak namanya Abu Isa? Kerana Imam Tirmizi nak sebut yang Nabi larang tu ada sebab dia. Zaman sekarang tak ada isu dah, zaman Imam Tirmizi tu tak ada isu dah. Okay. Nabi SAW larang kita letak nama dan juga gelaran sebiji sama dengan nama Nabi Muhammad. Nama Nabi apa? Muhammad. Gelaran Nabi apa dia? Abul Qasim. Maka tak boleh orang zaman Nabi itu namanya Muhammad, gelarannya pun Abul Qasim. Nak letak nama Muhammad boleh. Nak ada anak nama Qasim pun boleh. Tapi jangan panggil gelaran Abul Qasim. Dia tak boleh sama dengan Nabi. Sebab ada orang ambil kesempatan memperolok-olokkan Nabi SAW. Satu masa dia panggil, ya Abul Qasim. Nabi pun paling. Bukan awak. Bukan Nabi. Tapi orang lain. Orang lain. Di situ orang cuba mempermainkan Nabi. Ni orang Yahudi ke ataupun apa. Maka Nabi pun kata tak boleh dah buat macam tu. Tak boleh seseorang itu nama dan gelarannya sama dengan saya. Tapi sekarang boleh tak kalau orang kata namanya Muhammad, anaknya Abul Qasim, anaknya Qasim dan beliau digelar Abul Qasim, boleh, tak ada masalah. Kerana tak ada kaitan dah dengan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ahlan Ibu Balqis, ya ahlan. Okay, jadi dalam bab kesabaran ini pun perlu dinilai. Betulkah langsung tak boleh kita doa minta kesabaran? Rabbana afrigh alaina sabra. Betulkah bila kita minta sabar ni sebenarnya mengundang bala? Itu perkara yang perlu disyarahkan bagi sebahagian ulama yang wara'. Mereka kata awal-awal lagi tak boleh doa minta sabar kerana ada hadis melarang kita minta sabar, kerana bila minta sabar ia mengundang bala. Bila ada bala barulah kita wujud terbuktinya kesabaran tersebut. Dan ada ulama nama Syekh Khalid Abdul Alim menyatakan yang afdalnya kita minta afiah daripada Allah, yang afdalnya jangan minta kesabaran. Okey. Tapi bila kita nilai balik hadis yang melarang kita minta sabar tadi, tarafnya dhaif. Ya, hadis yang melarang kita minta sabar tadi tarafnya dhaif, artinya kualitinya masih boleh diperbahaskan. Dan bukankah pada zaman sekarang kita penuh dengan pelbagai masalah? Kita masalah dari sudut hati, kita geram dengan orang yang macam-macam perangai. Kita masalah dengan pekerjaan kita di tempat kerja lagi. Kita masalah sabar ini pelbagai bentuk. Ada sabar dalam bentuk sabar menghadapi musibah, tapi ada juga sabar bentuk lain, iaitu sabar menahan diri daripada melakukan maksiat, juga sabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tak bolehkah kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta kesabaran dalam konteks supaya saya sabar mentaati Allah, supaya saya sabar daripada melakukan maksiat, supaya saya sabar untuk bersahabat dengan kawan yang macam-macam, supaya saya sabar dalam dunia dakwah dan dunia ilmu, supaya saya sabar dalam pekerjaan saya berhadapan dengan bos yang begitu cerewet. Tak bolehkah kalau kita minta sabar kerana kehidupan kita penuh dengan ujian, penuh dengan pelbagai tribulasi? Maka di situlah dia ada perbahasan dia. Maka saya melihat tidak ada masalah kalau kita berdoa minta sabar dalam pelbagai konteks. Tidak ada masalah kita minta sabar dengan niat, ya Allah kurniakan daku kesabaran
sekiranya bala menimpaku. Jadi kita doa siap-siap. Nanti kalau ada bala menimpaku, berikan aku kesabaran. Berikan aku kesabaran dalam menguruskan rumah tangga setiap hari. Boleh, insya-Allah. Yang anak ni balik ke rumah letak pakaian merata-rata, tengok je kita, aduh, aku ni dah berapa kali dah berbuih mulut, kena simpan baju elok-elok. Maka boleh minta sabar yang macam tu. Jadi insya-Allah boleh, tapi dia punya begini ya, ibu-ibu sekalian, kita doa minta sabar tu dalam konteks khusus supaya sabar taat, supaya sabar meninggalkan maksiat, supaya sabar menguruskan rumah tangga, supaya sabar dalam dunia ilmu dan dunia dakwah, supaya sabar dalam pekerjaan dan sebagainya. Bukannya kita minta sabar tu secara mutlak macam tu je. Menyebabkan takut-takut ia boleh mengundang bala, barulah teruji kesabaran kita tu kan. Okey, itu sebagai tanda waraknya kita doa minta afiah. Tapi insya-Allah boleh kita amal doa dalam Quran tu, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, ataupun wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Betul Ibu Intan, betul. In advance tu kan. Okey. Ustaz, Kita, kejap. Tapi apa Kak Syida? kau Ustaz, memang hidup kita ni memang orang kata sabar tu sebahagian daripada kehidupan kita lah Ustaz. Sabar tu kan. Betul. Everything is sabar. Maksud bergerak Betul. sikit sabar. Tengok muka anak-anak kan ada yang kata kena sabar. Tengok suami pun kata dia kena sabar. Tengok dapur pun Allah. kita kena sabar. Tengok Jadi muka suami dan anak pun sabar juga. maksudnya tak ada, maksudnya dia orang tak ikut apa yang kita cakap ke, apa yang kita kena remind selalu ke cakap tu cakap ini. Jadi macam sabar tu memang sentiasa ada dalam diri kita Ustaz. Jadi maksudnya dalam beramalkan doa tu pun orang kata berkaitan dengan diri kita jugalah. Akhirnya kalau nak amal pun tak adalah kata mungkin warak tu mungkin tak dilakukan kan. Ya, betul Dah tak? cerita dia Ustaz. Tapi itulah sebenarnya, jujurnya saya tak berani lagi nak komen hadis itu secara lebih spesifik. Ibu, jadi apa ulasan saya tentang hadis jangan minta kesabaran tu, kita kat sini je dulu. Jangan sebarkan lagi sebab saya tak tahu jawapan yang paling memuaskan. Sebab ada orang panggil apa, ada orang yang alim, dia memang berpegang tak boleh doa minta sabar. Saya baru tahu benda ni. Ada seorang ustaz dia datang, dia tanya, betul ke Zul tak boleh minta boleh ke minta sabar? Saya terkejut. Kenapa pula ustaz tak boleh ke minta sabar? Dia pun cerita, Allahu Akbar, saya pun memang resah sangat, study tanya macam-macam ustaz, dan ramai juga ustaz yang tak tahu pun sebenarnya isu ini. Jadi walaupun saya tanya ustaz yang pakar pun, ada juga yang tak tahu tentang isu ini. Tapi itulah, saya yakin setiap benda tu dia mesti ada nilai dia. Dan sebenarnya Allah Ta'ala walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum laqudiya ilaihim ajaluhum. Macam mana? Saya takut saya silap baca surah Yunus itu. Allah Ta'ala tidak akan makbulkan doa yang bukan-bukan. Allah Ta'ala bukanlah Tuhan yang jenis nak berikan bala kepada kita. Okay. Tapi ialah kita dalam berdoa pun ada cara dia. Ya, ada cara dia. Wallahualam. Siapa yang nak anak dia jadi anak yang baik? Doakan anak orang lain jadi baik. Maka malaikat kata semoga anak awak pun jadi macam tu. Okey. Siapa nak supaya hidupnya bahagia? Doakan orang lain untuk bahagia. Maka insya-Allah hidup kita pun bahagia kerana malaikat pun kata semoga awak pun bahagia. Bonda Azah kejutkan anak dara pun kena sabar. Allahu Akbar ya. Okay, saya pun ada tengok gambar keluarga Bonda Azah. Tengok macam mana, saya boleh tengok je kat WhatsApp kot. Okey. Tengok Bonda Azah ni nampak muda sangat. Tengok-tengok, oh memang muda sangat pun. Dan ada gambar suami, anak-anak kan. Memang kena sabarlah anak-anak ni kan. Saya anak baru remaja, ibu-ibu anak-anak dah besar, ibu-ibu dah bincang level cucu-cucu sebahagiannya. Saya baru level, kawan-kawan ni level anak-anak baru masuk sekolah menengah. Berdepan pula dengan anak-anak dah remaja. Bila remaja ni dia dah mula ada perasaan suka pada seseorang. Anak saya pula jenis, saya ni orang Kelantan, di sini orang Perak. Orang Perak ni jenis orang terbuka, Kelantan ni jenis malu.
Kita bukan jenis orang boleh bincang secara terbuka. Anak saya ni pula, dia ada dua-dua perangai tu. Jadi perangai terbuka tu dia mewarisi daripada mak dia dan dia pun terbuka cerita pada saya pun macam mana aku nak tackle anak aku ni. Saya pun kena ubah cara saya juga supaya dia tak lari, supaya dia sentiasa bercerita. Apa pun dia bercerita, dia seronok kita kan. Jadi saya nak kena layan. Saya pun tak pandai ilmu ni, mungkin nanti ibu-ibu, kakak-kakak boleh ajar saya ilmu berhadapan dengan anak-anak perempuan terutamanya yang remaja. Nanti anak saya lelaki pula yang besar, nanti macam mana pula perangai suka duduk diam sebagai contoh anak lelaki kan. Macam mana pula nak tackle, saya pun tak pandai. Walaupun kita lah dulu jadi remajanya, tapi kita pun entahlah macam mana nak tackle benda tu kan. Jadi saya pun nak kena tackle benda tu dengan baik supaya dia tak lari dan supaya dia tidak menganggap ibu bapanya sebagai penghalang tetapi sebagai pendorong kan. Okay, baik, betul. Kena belajar dengan Ustaz Endang. Barakallahu fikum. Betul Ustaz. Baik. Ustaz Endang macam mana dia tackle anak-anak dia Ustaz. Memang dahsyat lah dia. Itulah saya duk baca-baca macam-macam komunikat dan grup kan. Baik. Ustaz, satu lagi doa tu sebab iqamat kan, doa yang kita baca tadi tu, Ustaz baca tu. Doa mana? Doa Allah minas'aluka. Allah minta kesabaran tu. Sebelum tadi yang Ustaz baca tadi. Apa Allah minas'aluka al-afiyah. minta itu doa antara azan dengan iqamah. Ustaz dah pernah bagi tahu dulu tu, lama dah masa belajar betul. fizikal dulu lah. Kita minta afiah antara azan dengan iqamah. Sebab doa antara azan dan iqamah ini tidak ditolak, maka kita doalah afiah. Afiah ni apa maksud dia? Bukan sihat wal afiat dalam bentuk macam tu je. Afiah ni sejahtera minda, sejahtera akal, insya-Allah tidak nyanyuk, insya-Allah tidak stres, insya-Allah tidak sampai ke tahap mental ke, na'udzubillah min zalik. Sejahtera beragama, sejahtera fizikal, sejahtera kehidupan, segala-galanya. So kita dengar tu, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya, untuk dunia dan juga untuk agama dan dunia, wa ahli wa mali, keluarga dan juga harta. Jadi dia luas konsep afiah itu sendiri. Allah Alam. Ustaz, ada lagi ibu? Okay. Ustaz, doa untuk yang didoakan malaikat tu kita kena doa secara senyap kan? Maksudnya orang yang kita doa tu tak boleh tahu Kalau dia tahu macam mana Ustaz? Malaikat tak doakan kita ke? Dia doa pada orang ni, Puan Syahira, dia ada dua bentuk yang kita kena buat. Doa dalam keadaan dia tak tahu pun ya, dalam keadaan dia tahu pun boleh. Bukanlah lepas ni Puan Syahira pun tak boleh beritahu, aku ni silap beritahu, tak apa, saya memang sentiasa doakan awak sebagai contoh, jumpa kawan-kawan lama kan. Kalau kita sakit, kita berkata tak apa, saya dah sentiasa doakan awak. Maka tak dapat ke kelebihan yang dijanjikan tadi? Bukanlah begitu. Ceritanya ialah orang yang memang sentiasa mendoakan kawan-kawan dia. Walaupun kawan dia tak tahu pun dia sentiasa doakan kawan-kawan dia. Itu maksud dia. Kerana doa ni ada masa kita doa kalau kita memang tak tahu. Ada masa memang kita doa secara berdepan. Dan doa secara berdepan ni contohnya doa ketika zakat tu kan. Kita bayar zakat. Ibu-ibu kawan bapa lah yang suami lah yang bayar zakat kan. Okay. Bila kita bayar zakat tu, orang yang terima zakat tu dia doakan tak kita? Dia doakan, dia ada doa dia kan, ajarakallah, apa benda tu, semoga Allah berikan ganjaran. Berdoa kepada pemberi zakat secara terbuka itu sunnah. Sebab Allah Ta'ala pun sebut khudh min amwalihim sadaqatan. Mungkin semalam Puan Syahira pun ada dengar saya kupas, tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim, dan doakan mereka pemberi zakat tadi. Inna salataka sakanul lahum, kerana doa tu boleh menenangkan mereka. Okay, jadi ada doa yang secara tertutup, ada doa secara terbuka. Tak kira lah terbuka ke tertutup ke, malaikat akan mendoakan kita balik. Cuma ceritanya kalau kita doa secara tertutup, orang tak tahu pun, malaikat jangan kita duk harap orang tahu je doa kita memanjang Allah Alam. Ustaz,
tadi kita kupas ayat 35 surah Ali Imran tu kan. Dekat dalam tu ada doa untuk anak yang baru lahir, untuk kan doa Maryam kepada doa ibu Maryam pada Maryam. Kita boleh doakan kepada anak-anak yang baru lahir lah, Ustaz. Betul ya Ustaz? Boleh. Doa kan? Dan macam saya, anak saya nama Maryam, memang saya baca yang tu lah. Inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Saya namakan anak ini Maryam dan saya mohon lindung kepadamu ya Allah agar jaga dia dan zuriat dia daripada syaitan ar-rajim. Masya Allah. Jadi bertepatan Ustaz ni dengan nama dia dengan doa ni. Alhamdulillah. Yalah, ayah dia memang dah target dah nama-nama tadi. Pilihan nama tu banyak tapi anak kalau 2 nak orang ada. amalkan Ustaz, kena tukar nama ke? Macam mana Kalau doa tu kan nama Maryam kan dia tak saya nama sebenarnya wa ini Tak sama ada. Tuhan Maryam tu Puan Syahira, itu bukan doa lagi. Itu bukan doa. Yang Wa doa tu inni wa'izuha. Okey. Ataupun kita baca macam ni. Wa'izuha bika wa zurriyataha, boleh. Sebagaimana Nabi baca doa macam ni kita tengok. Tak pasal Puan Syahira nak kena tukar-tukar nama pula kan. Wa ini samaituha Syahira. Itu nama Puan Syahira lah. Ini doa yang mana dibacakan oleh Nabi SAW kepada Hasan dan juga Husain kan. U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kita tengok. Ini dalam riwayat Tirmizi dan Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwizul Hasan wal Husain. Nabi memohon doa perlindungan untuk Hasan dan juga Husain. Wa yaqul inna abakuma kana yu'awwizu biha Ismail wa Ishaq. Allahu akbar. Inilah doa yang dibacakan oleh bapamu Ibrahim ketika mohon perlindungan kepada Ismail dan juga Ishaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Okey, mohon Puan Syahira masukkan doa ini dalam grup WhatsApp group. Okey. Ataupun yang macam ni, tadi a'udzu bikalimatillahi tammat kan? Ataupun boleh baca u'izukuma, aku mohon lindung buat kamu berdua dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Okey. Saya pun bagi di ruangan chat juga. Macam tu. Soalan lain, Puan Ain. Maaf lari topik, zakat fitrah wajib dibayar oleh suami jika suami tak kerja tapi isteri bekerja, sah ke isteri bayarkan? Ada masalah pun, tidaklah kata wajib suami yang bayar ya. Tapi eloknya zakat fitrah ni suamilah yang bayar. Jika suami tak bekerja tu macam mana tu ya? Jadi eloknya suamilah yang pergi bayar, itu yang cantiknya. Saya tak tahulah hukumnya macam mana. Itu kena tanya orang yang pakar dalam bidang zakat tu macam mana hukumnya. Bolehlah isteri bagi duit pada suami, abang tolonglah bayar zakat. Tapi dia sebenarnya orang miskin ke, semuanya wajib kan bayar zakat, termasuk anak kecil pun yang baru lahir pun wajib bayar zakat. Ya. Jadi dalam bab ini kita bayar zakat wajib kepada semua orang, kecuali orang miskin yang hari itu dia tak ada duit nak makan. Kalau dia bayar zakat dia, tak makanlah dari itu. Mereka lah golongan yang tak wajib bayar zakat. Bermakna hampir seluruh rakyat Malaysia wajib membayar zakat. Okay. Jadi walaupun tak bekerja, wajib bayar zakat. Dan boleh bayar RM7 je pun. Okay. Dan kalau tak ada, boleh bincanglah suami isteri macam mana. Elok tanya Ustaz Mustafa Suki, saya setuju sangat. Dan jawapan itu diberikan dalam grup nanti supaya saya pun boleh baca. Suami kena minta izin dulu ataupun beritahu ahli keluarga sebelum keluarkan zakat. Dia panggil apa? Dia panggil satu konsensus yang sudah difahami sebenarnya. Okay, maknanya saya hari pertama lagi saya terus bayar zakat untuk isteri. Masa tu saya pergi ke Mara, Kuala Lumpur.
isteri saya kerja Kuala Lumpur. Saya jumpa orang kaunter zakat, saya terus bayar hari pertama lagi. Hari Khamis. Terus bayar zakat. Betul-betul oleh isteri. Badan bayar zakat dah. Selesai. Okey. Hari yang ketiga ke hari keempat, saya dah settle semua dah anak beranak kami. Alhamdulillah. Dan maknanya benda tu dia tak semestinya dibagi tahu. Itu dipanggil kefahaman kita, konsensus bersama. Kemudian saya pun bayar sekali zakat untuk mak saya pada adik. Bukan mak adik tak ada duit, tapi memudahkan urusan. Okay. Maksud doa itu ke Puan Syafini? Okay, maksud doa tu cuba kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah tu kan. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimah, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada setiap gangguan syaitan dan daripada setiap mata yang boleh membinasakan. Sebenarnya Puan Syafini boleh ambil doa tu masuk dalam Google dan type aku berlindung kepada kalimah Allah, nanti dia keluarlah dia punya terjemahan dia, insya-Allah. Kalau ada skip bayar zakat dalam tahun sebelum ni perlu ganti, kena ganti. Kalau solat kena ganti, solat wajib ganti, puasa pun wajib ganti, maka zakat pun wajib ganti. Dan orang yang terlupa, ya ke kena ganti Macam contohlah saya dulu, kita orang zaman sekolah dulu, sebab saya mak ayah tak ada kan. Jadi waktu tu pakcik-makcik pun tak bayarkan zakat tu. Kiranya kena ganti balik ke? Kita pun tak tahu kan. Tak tahulah waktu tu sebab zaman sekolah kan. Kena ganti zakat ni. Ikutkan kena gantilah. Kena ganti. Sebab dia benda yang wajib. Tapi tak apalah Puan Syahirah. Tapi tu tanggungan penjaga kan sepatutnya. Sepatutnya macam tu lah. Penjaga yang kena ambil berat tentang benda ni. Sebab dia sebenarnya zakat ni semua orang kena bayar. Tapi kita ni budak-budak bukannya tahu pasal zakat-zakat ni. Jadi sebab itulah penjaga yang kena uruskan berkenaan dengan zakat. Jadi memang mak ayah Puan Syahirah memang tak ada Mak saya meninggal muda lah waktu saya form 5. Ayah saya masa tu dia dah pergi, masa dia tinggalkan kami lah. Jadi memang family makcik-makcik yang jaga, tapi rasanya ada 1 tahun tu memang tak bayar. Jadi tiba teringat kena bayar balik ke macam mana? Okey, memang kena bayar zakat. Cuba kita tengok sekejap Okey, saya tunjuk dia punya fatwa ulama macam mana. Dia macam solat lah, dia wajib benda yang wajib maka kita kena bayar zakat. Okey, saya tunjuk dia punya beberapa tempat tu. Sesiapa yang tidak keluarkan sedekah fitr, zakat fitri, dia bukan zakat fitrah sebenarnya, zakat fitri pada waktunya, maka dia kena keluarkan secara qada. Ini pandangan jumhur ulama mewakili Maliki, Syafi'i, Hanbali, ya. Okey. Dan ini dia punya hujah dia tu. Zakat fitri ini ialah zakat ibadah. Maka dia tak luput meskipun dah tamat waktunya sebagaimana solat. Okey. Dan zakat fitri ini kita nak mengurangkan apa istilah-istilah yang Perdana Menteri kita guna, kesenjangan ke apa benda tu. Jarak antara orang kaya dengan miskin, kita nak bantu orang miskin. Dan bantu orang miskin ni sentiasa wujud. Maka kena bayarlah. Okay. Sadaqatul fitri wajibah. Jadi kena bayar, kena qada balik. Jadi Puan Syahirah, nanti bayar balik yang lepas-lepas tu, RM7 je kan? Ada niat lah, maksudnya niat bayar zakat ganti macam tu. Mana niat dia kena tu bagi tahu dekat orang yang ambil zakat tu ke? Bayar tak bagi tahu tak bagi tahu tu saya tak pasti adakah kena bagi tahu. Saya tak boleh bagi tahu pun tak apa. Yang penting kita sendiri tahu kita nak qada zakat tersebut. So maksudnya macam untuk adik-beradik saya lain pun masing-masing kena bayarlah macam tu kan? Ke wakil saya bayarkan untuk orang lain. Siapa yang lahir pada 1 Syawal tu wajib bayar zakat kan? Tu kena ambil kira berapa lama, berapa tahun tak bayar zakat tu. Tak mahal sangat pun, kita dah kerja ni kan. Kalau kita kata kita tak bayar dalam tempoh 10 tahun, baru RM70.
Jadi insya-Allah dengan bayar zakat tu mudah kehidupan kita kan. Jadi Masyairah kena beritahu tu yang lain. Okey. Itu dia sebut tu wa alaika ada'u zakati sanawatil madiyah. Kamu anda hendaklah membayar zakat-zakat yang telah ditinggalkan pada tahun-tahun yang terdahulu. Okey. Dan dia sebut fa'alaika zakat tu meskipun awak tak tahu berapa banyak jumlahnya, awak kena kira lah agak-agaknya berapa. Agak-agaknya berapa. Ya begitu. Barakallahu fikum. Siapa kena bayar balik tu bolehkah kita bayar sendiri. Kita bayar sendiri. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, barakallahu fikum, saya serahkan balik pada Kak Syida. Kak Balkis ada tanya soalan ke Ustaz ke tadi? Sebab tadi tak tak online kan tadi kan? Nakkan kepastian pada Ustaz soalan Kak Balkis tadi. Faham tak? Kak Balkis ada lagi? Ke nak tanya ke tak jadi ke macam mana? Dah faham lah ya Ustaz explain tadi? Okay, tak apalah macam tu. Alhamdulillah Ustaz. Okey. Dah faham ya, insya-Allah alhamdulillah. So kita pun dah sampai kepada masanya 11:07 dah. Tetapi seperti yang dikatakanlah memang kuliah Ustaz Zuhair ini hadisnya berebak. Kita belajar hadis tapi hadis kita merebak-rebak. Hadis tu hadis ni kan sampai Al-Quran. Jadinya alhamdulillah lah orang kata terkait dengan kehidupan kita seharian. Jadinya kan Kak Syida memang sarankanlah kalau kita yang baru belajar hadis tu eloklah duduk kelas macam ni kan. Lama-lama nanti kita akan diberi kefahaman untuk ibadah macam apa dalam solat-solat kita berkenaan dengan hadis-hadis amalan hadis semua. Syukur Ustaz, terima kasih Ustaz atas Ustaz yang sampaikan pagi ni. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan lagi. Diharapkan Kak Riza tu dia pun sekarang sibuk lah Ustaz, tengah sibuk dengan Ustaz lain lah. InsyaAllah nanti dia akan beritahu kita semua lah, berita gembira pada kita semua insyaAllah. Kita tunggu berita gembira daripada Kak Riza nanti. So, berita gembira Kak Liza tu semua dah maklum ke? Tak semua lagi Ustaz. Okey. Kita je lah kot kan. Nanti biar dia sendiri bagi tahu kat sahabat-sahabat semua insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk dia lah. Alhamdulillah. So, terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi Ustaz ya. Pada minggu hadapan. Kita endkan sesi pagi ni dengan kita endkan sesi kita dengan lepas Tajul Kafarah. Kak, satu benda Kak. Ya Ustaz. Beberapa perkara tentang zakat tadi, tentang suami bayar zakat pada isteri dan sebagainya tu, yang tu saya fikir kena tanya balik Ustaz Musaffar Suki lah untuk pengesahan Okey, betul juga tu ya. Tak apa, nanti kita cuba tanya dia sesi akan datang nanti insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Kita jumpa lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita pergi kutukan kita ke dapur pula insyaAllah. Dengan itu, saya endkan sesi pagi dan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jom kita ke dapur. Masuk pinggan. Macam lagi tak kena di mangkuk. Okay, terima kasih ya. Jumpa lagi insyaAllah.